Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. RM50 juta diperuntuk bagi menaik taraf dan membaik pulih institusi pendidikan MARA IPMA tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak RM25 juta diperuntuk kepada MRSM, RM17 juta kepada institusi kemahiran MARA dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Manakala Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA menerima RM8 juta. KKDW juga diarah memastikan semua proses baik pulih dilaksana seperti dirancang. Permohonan peruntukan khas untuk menyelesaikan isu bekalan air di Sabah telah dibuat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tersebut bagi memastikan semua rakyat khususnya di pedalaman Sabah mendapat bekalan air yang bersih. Antara isu lain yang diberi perhatian termasuk isu jalan raya dan bekalan elektrik. 3 empangan di Melaka dijangka mampu bertahan sehingga Ogos depan walaupun negara dilanda cuaca panas ketika ini. Empangan Asahan dan empangan Jus di Jasin masih berada pada paras 100%. Manakala empangan Durian Tunggal Alu Gajah pada paras 99.7%. Persediaan awal juga dibuat bagi menghadapi fenomena El Nino termasuk penjadualan air jika perlu. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan diminta menangguhkan aktiviti luar melibatkan murid, guru dan pensyarah. Arahan mengambil kira cuaca panas dan kering berpanjangan yang sedang melanda negara. Penangguhan merangkumi aktiviti termasuk rentas desa, kawat, sukan dan perkhemahan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP luar bilik darjah. 6,326 laporan diterima JBPM melibatkan kes kebakaran terbuka bermula Januari hingga April tahun ini. Kebakaran berpunca daripada fenomena cuaca panas yang melanda negara. Justru 27,052 anggota JBPM melibatkan 335 balai di seluruh negara bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Turut membantu pasukan bomber komuniti di kawasan setempat. Bukan strok haba, sebaliknya kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang dibawa dari Pulau Tioman untuk mendapatkan rawatan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan semalam mengalami jangkitan kuman di otak. Sakit mendapatkan rawatan simptom sawan setelah mengalami demam, muntah dan keletihan selama 2 hari sebelumnya. Baik, seorang pengawal keselamatan maut selepas tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Wisma YPR Taman Seputih. Pusat Gerakan Operasi JBPM Kuala Lumpur menggerakkan 37 anggota dan aset ke lokasi kejadian. Turut membantu unit K9, Storm dan Jentolak DBKL. Mangsa berjaya dibawa keluar pada pukul 6.23 pagi. Baik, sebuah trailer membawa muatan kereta baharu hilang kawalan di kilometer 263.1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan. Ketua Polis Daerah Seremban berkata trailer yang membawa 6 kenderaan jenama Proton yang belum berdaftar itu dipandu seorang lelaki tempatan dari Tanjung Malim ke Johor Bahru. Impak pelanggaran telah menyebabkan mangsa tercampak keluar dan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Kejadian berlaku pada pukul 10.15 pagi itu menyebabkan kesesakan lebih 2 jam di kedua-dua arah. Seorang lelaki tempatan 18 tahun maut dipercayai terkena renjatan elektrik tiang lampu jalan di Labuan. Mangsa dilaporkan terbaring tidak sedarkan diri di laluan pejalan kaki Jalan Tanjung Purun pada pukul 12.05 tengah malam. Laluan tersebut ditutup sementara. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Labuan untuk bedah siasat. Operasi SAR 3 kru kapal tangki MT Pablo yang hilang sejak 4 hari lalu masih diteruskan oleh Maritim Malaysia. Usaha mencari mangsa di dalam kapal masih belum boleh dijalankan berikutan keadaan kapal yang terbakar sejak 1 Mei lalu belum lagi selamat. Operasi turut melibatkan bantuan TLDM dan Jabatan Laut. Bantuan pihak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia turut dipohon kerana kemungkinan mangsa hanyut ke perairan Tanjung Pinang. 176 buah rumah terjejas selepas hujan lebat berterusan dan angin kencang melanda Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru semalam. Selain itu, sebuah PPS dibuka. Menteri Besar Johor bersama beberapa agensi antaranya Majlis Agama Islam Negeri Johor, Yayasan Badan Raya Johor Bahru dan Jabatan Kebajikan Masyarakat bersetuju menyalurkan bantuan kepada semua penduduk yang terjejas.
Baik Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak berisiko dilanda fenomena garis badai yang membawa bersama hujan lebat dan angin kencang dari 5 hingga 7 Mei ini. Ramalan cuaca signifikan itu dikeluarkan oleh Malaysia tengah hari tadi. Berdasarkan analisis model-model cuaca, satu sistem tekanan rendah dijangka terbentuk di barat Filipina dan bergerak ke arah barat. Bukan permintaan dan penawaran semata-mata, syarikat penerbangan di Sabah menetapkan harga tiket penerbangan musim perayaan Sabah dan Sarawak berdasarkan tanggungjawab sosial korporat. Isu harga tiket penerbangan musim perayaan yang tinggi telah dibincangkan pada peringkat Jemaah Menteri. Pelbagai usaha dilakukan bagi mengatasi masalah itu. Sarawak dipilih menjadi tuan rumah Konsortium Akademik Asia Pasifik untuk Kesihatan Awam ke-54. Ia bakal berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November depan. Pemilihan Kuching menunjukkan keyakinan pihak luar terhadap keupayaan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. 800 peserta dijangka hadir dengan penampilan penceramah dari Indonesia, Taiwan, Singapura, Australia, Jepun dan Sri Lanka. Kerajaan Negeri Melaka di bawah portfolio pembangunan wanita, keluarga dan komuniti telah menubuhkan badan pemikir atau think tank. Ia dalam usaha memperkasa dan memperjuang hak wanita dalam pelbagai aspek. Badan pemikir itu dianggotai kalangan profesional pelbagai bidang dari dalam dan luar Melaka untuk menggerakkan inisiatif tersebut. Bayi dan kanak-kanak mempunyai risiko tinggi dijangkiti wabak batuk kokol atau pertusis jika tidak mendapat imunisasi yang lengkap. Terdapat 2 jenis vaksin untuk mengurangkan implikasi pertusis iaitu DTaP dan Tdap kepada ibu. Selaras dengan polisi Kementerian Kesihatan, vaksin DTaP diberikan kepada semua bayi pada bulan 2, 3 dan 5. Pemberian vaksin Tdap kepada ibu hamil akan menjadi imunisasi tambahan kepada bayi sebelum lahir. Umat Islam diajak menyatakan solidariti dan sokongan terhadap rakyat Palestin yang masih dipenjara tanpa perbicaraan semata-mata kerana berjuang menuntut kemerdekaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata semua pihak perlu mengutuk tindakan rejim Israel. Ia sebagai isyarat jelas bahawa masyarakat dunia menolak sebarang bentuk kezaliman dan penganiayaan walau dalam apa jua ruang yang ada. Beliau turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian aktivis Palestin Sheikh Khadir Adan. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di London sempena lawatan khas hingga 14 Mei. Baginda tiba di lapangan terbang Luton, London disambut Wakil Istana Buckingham, Deputy Lord Lieutenant Elizabeth Slack. Lawatan khas adalah atas persilaan Raja Charles III bagi menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah UK di Westminster Abbey Sabtu ini. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tahunan Menteri-Menteri Luar Negeri Australia-Malaysia kali kelima di Adelaide, Australia. Ia berlangsung pada 4 hingga 6 Mei 2023. AFMM merupakan mesyuarat tahunan di antara Menteri Luar Negeri kedua-dua negara di bawah rangka kerja Rakan Kerjasama Komprehensif Strategik. Baik program, Salam Baitullah kembali menemui penonton sepanjang musim haji tahun ini. 5 petugas RTM turut ditugaskan sebelum musim haji bermula bagi membuat rakaman lokasi-lokasi menarik di Tanah Suci. Salam Baitullah akan bersiaran secara langsung dari 17 Jun hingga 30 Jun depan pada pukul 9 malam setiap hari. Program 15 episod itu boleh ditonton di TV1, saluran berita RTM dan juga menerusi RTM Klik serta Facebook Live. Baik, pelakon terkenal Rizwan Hashim disahkan meninggal dunia pagi tadi akibat serangan jantung. Allahyarham dikatakan rebah secara tiba-tiba semasa sedang bersarapan pagi. Usaha memberi bantuan pernafasan dilakukan oleh anaknya sebelum menghubungi ambulans. Jenazah pelakon berusia 62 tahun itu akan dikebumikan di tanah perkuburan Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor. Luar negara, gencatan senjata selama 7 hari di Sudan bermula hari ini setelah dipersetujui kedua-dua belah pihak.
Angkatan Bersenjata Sudan bersetuju melaksanakan gencatan yang dicadangkan pihak berkuasa antara kerajaan mengenai pembangunan IGAD di Afrika Timur. Tentera Sudan turut berharap pasukan separa tentera RSF menghormati gencatan senjata berkenaan. Pada Selasa, Kementerian Luar Sudan Selatan memaklumkan pemimpin RSF bersetuju dengan gencatan senjata itu. Sementara itu, OIC mengadakan mesyuarat tergempar di Jeddah bagi membincangkan perkembangan mutakhir di Sudan. OIC mengesahkan keperluan untuk menyelesaikan konflik secara aman dan menyeru perpaduan di Sudan. Pertubuhan itu juga akan melaksanakan cadangan negara-negara anggota termasuk kemungkinan menghantar delegasi berprofil tinggi ke Sudan. Ini pula perkembangan konflik Rusia-Ukraine. Ukraine didakwa menerbangkan 2 drone dengan menyasarkan kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Kremlin, pihak tentera dan perkhidmatan khas telah mengesan drone menerusi radar dan berjaya menggagalkan serangan berkenaan. Bagaimanapun, Ukraine menafikan serangan berkenaan yang dilaporkan berlaku pada pukul 2.30 pagi Rabu. Sesulang kejadian tembakan yang meranggut 8 nyawa pelajar dan pengawal keselamatan di Serbia, seorang pelajar berusia 14 tahun ditahan. Tembakan berlaku pada jam 8.40 pagi waktu tempatan di sebuah sekolah rendah. Insiden turut menyebabkan seorang guru dan 6 lagi pelajar lain cedera. Pelajar tersebut ditahan di halaman sekolah. Menjelang istiadat pertabalan Raja Charles III, rakyat Britain teruja apabila sanggup berkhemah berhampiran jalan Istana Buckingham kerana tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan secara dekat. Pertabalan Raja Charles III merupakan yang pertama dalam sejarah monarki British pada abad ke-21 dan ke-40 berlangsung di Westminster Abbey sejak pertabalan William the Conqueror pada 1066. Warga Afrika Selatan terus menyeru Britain memulangkan belian terbesar di dunia yang dikenali sebagai Star of Africa. Belian berkenaan diletakkan pada cogan alam yang akan dipegang Raja Charles III pada istiadat pertabalan baginda Sabtu ini. Permata itu seberat 530 karat telah ditemui di Afrika Selatan pada 1905. Ia kemudian dipersembahkan kepada monarki Britain. Isu membawa pulang belian berkenaan kini kembali hangat diperkatakan, terutama oleh rakyat negara itu. Sekurang-kurangnya 127 maut akibat banjir dan tanah runtuh di Rwanda. Rakyat bencana alam turut memusnahkan rumah selain merosakkan jalan raya. Menurut Presidennya, agensi keselamatan telah dikerah ke kawasan terlibat dan kerajaan sedaya upaya melakukan yang terbaik. Beberapa bahagian di Afrika Timur turut berdepan situasi sama termasuk Uganda dan dengan 6 kematian dilaporkan. Maxis komited bekerjasama untuk mempercepatkan pelaksanaan 5G di Malaysia. Syarikat itu akan memperkenalkan rangkaian kedua dijangka bermula dalam fasa kedua. Maxis telah membangunkan kes penggunaan 5G pelbagai industri dengan pemain utama untuk kegunaan komersial melalui program 5G Alliance. Perkhidmatan perayaan antarabangsa 5G juga diperluas selain melancarkan pelbagai peranti 5G. Digi Telecommunications dan Celcom Mobile menamatkan perjanjian langganan saham SSA masing-masing dengan Digital National Berhad DNB berkuat kuasa semalam. Penamatan disebabkan tarikh akhir untuk memenuhi semua syarat terdahulu telah luput. Ia dijangka tidak memberi kesan ketara ke atas pendapatan, aset bersih dan tahap kadar hutang kumpulan Celcom Digi untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember. Perodua akan mendapatkan penjelasan daripada pihak Daihatsu berhubung ketidakaturan prosedur ujian keselamatan membabitkan model Azia baru. Ketika ini, siasatan dan perbincangan sedang dilakukan. Sebarang tindakan atau proses susulan akan hanya diputuskan selepas laporan penuh diterima. Netavi keluaran Hozon Auto China menjadi kereta elektrik dengan harga terendah di pasaran ketika ini. Kenderaan utiliti sukan SUV kompak itu dijual pada harga RM99,800 sebelum insurans. Go Auto Group yang merupakan pengedar sah jenama Neta di Malaysia menyasarkan jualan 1,000 unit model tersebut tahun ini.
Sektor hartanah Malaysia berpeluang meraih manfaat susulan peningkatan cukai hartanah bagi bukan pemastautin oleh Singapura sebanyak sekali ganda. Langkah itu dijangka akan mendorong pertambahan 15% pembelian asing dalam tempoh 12 bulan akan datang. Pembeli asing tentunya memberikan prospek yang baik kepada situasi hartanah tidak terjual, terutamanya segmen hartanah mewah. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Farhatul Ashati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.